أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدين وعلى آله وصحبه ومن تبعهم ووالاه سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم افتح حكمتك وانصر علينا من غدائن رحمتك يا ارحم الراحمين ربي يسر ولا تعسر وتمم بالخير. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang bagi Tuan Imam dan Bilal yang dihormati pengurusi surah Al-Muhajirin yang dikasihi para jemaah muslimin muslimat yang dirahmati Allah. Alhamdulillah, malam ini kita dah masuk 1 Zulhijjah 41 Hijriah bersamaan hari ini, tak silap saya 22 ya 22 Julai. InsyaAllah pada malam ini kita kongsikan sikit. Patut hari ini belajar Al-Quran, tapi sebab lepas raya lah nanti bulan depan, hari ini kita nak mengemarahkan, iaitu berhubung tentang korban. Korban itu asal dari perkata fi'il madinya qaraba, ya, telah mendekatkan diri. Qaraba maknanya mendekatkan diri kepada Allah. Bagaimana cara kita nak mendekatkan diri kepada Allah? Allah itu tidak dilihat oleh panca indera, ya, tetapi Allah itu dilihat oleh mata hati. Zat Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab itu kita umat Nabi Muhammad ini sangat beruntung. Ada 2 bulan istimewa. Di dalam 2 bulan ini paling istimewa. Pertama dinamakan bulan Ramadan. Allah memberi kepada umat Nabi Muhammad yang termampu. Kadang-kadang orang alim-alim dulu dia berpuasa mula dari bulan Rajab, Syakban dan Ramadan. Disambung bulan tak puas hati bulan Syawal. Itu orang dulu orang alim dulu, sebab dia baca Fatihah, makan Fatihah. Kita ni makan nasi kambing kari. Beza kan? Tapi di dalam bulan Ramadan, sebelum Ramadan, memang digalakkan kita ni berpuasa 3 bulan. Mungkin kita tak mampu, termasuk saya pun tak mampu. Tapi kita ambil yang paling afdal, paling sedikit tetapi fadilatnya paling banyak, iaitu dilakukan di dalam bulan Ramadan. Sebulan kita berpuasa. Dalam bulan itu Allah kurniakan berbagai-bagai kelebihan ganjaran. Allahu Rabbi, tidak terhingga, sehingga akan diampunkan dosa-dosa kita, ya. Jadi dosa-dosa kita ni kita tak nampak. Sama ada dosa kita lakukan secara kita tahu kita betul melakukan dosa, ataupun kita melakukan dosa kita tak sedar, kita tak tahu. Sebab itu doa saya tadi, Allahumma anfa'na fi badanina, itu jamak. Manfaatkanlah anggota kami. Jangan kita manfaatkan anggota yang tak betul jalannya. Allahumma anfa'na fi badanina. Ya Allah, manfaatkanlah seluruh anggota badan kami. Allahumma anfa'na fi
basarina. Manfaatkanlah mata kami kepada kebajikan. Tengok Quran, baca Quran, ya. Tengok benda-benda yang berkebajikan, mutalaah kitab, baca buku yang beri manfaat kepada mata. Allahumma anfa'na fi sam'ina. Manfaatkan telinga kita ini mendengar perkara-perkara yang berkebajikan. Kuliah-kuliah, baca Quran, mengaji dan sebagainya. Jangan manfaatkan perkara-perkara yang memberi mudarat, menyebabkan kita mendapat dosa yang kita tanpa kita sedari. Kita fitnah orang, mengumpat orang, hal orang, peribadi orang, baik ke tak baik itu hal orang. Kita mendengar yang baik, alhamdulillah, ada manfaat. Yang tak baik kita pun tak cakap, tapi kita dengar, kita dapat bahagian dosa dia. Sebab itulah di dalam bulan ini, di dalam bulan Ramadan, kita sudah manfaatkan dengan membaca Al-Quran, dengan bertasbih, bertahajud, berwitir, bertarawih dan sebagainya. Sampailah kita menjumpai bulan Aidilfitri, disambung pula esoknya dengan puasa 6 Allah Rabbi. Kemudian kita diselangi dengan bulan Zulqaidah. Bulan Zulqaidah ini amalan-amalan kita boleh teruskan untuk latihan. Tetapi kita akan mulai esok kita jumpa bulan yang baik lagi, yang Allah anugerahkan sampai pahala kita lakukan 700 fi dha'fin ila dha'fin pada mereka yang melakukan. Bukan senang Allah nak bagi, tapi di bulan Zulhijjah manfaatkan. Apa dia? Pertama, bagi mereka yang akan mengikuti sebahagian daripada korban. Sebahagian, bukan satu korban. Satu korban tu banyak, seekor lembu. Ni. Sebahagian aja. Tak kira. Kalau dia mampu satu keluarga, alhamdulillah, itu memang cemerlang. Tak mampu kita satu keluarga, kita seorang wakalah, sudah mempadai. Ya tak? Tambah-tambah lagi dalam keadaan kita menghadapi PKP ini. Sekarang ini PKPP, tapi waktu berita tadi ada lagi 12 orang yang dah kena. Allah Rabbi. Sebab bebas sangat, kita tak rasa. Ya tak? Berjalan dia tak pakai mask. Ya tak? Sebab dia kena. Kita kena sebagai orang yang benar-benar berusaha ikhtiariah. Walaupun kita berdoa, doa itu sebagai asbabnya kita kena usaha. Rabbana kshif 'annal 'adaba inna mu'minun. Kita berdoa, ya Allah, ya Tuhan kami, hindarkan kami, hapuskan kami daripada sengsaraan kepada orang-orang yang beriman kepadamu. Ini doa kita. Tetapi bulan Zulhijjah ini satu lembaran baru pada tahun 1441 Hijriah. Kalau boleh ada lagi masa, esok baru 1 Zulhijjah. Ya, esok baru 1 Zulhijjah. Kita boleh mengikuti, sama ada kita nak ikut korban secara besar-besaran, modal yang besar, iaitu ikut Malaysia 700. Di sini berapa ada korban? Tak ada. 700.5. Ya. Tapi tak buat. Kita tak buat, kita cari tempat mana buat.
Saya memang di masjid saya Hidayah tak buat. Di masjid saya Usamah bin Zaid buat. Tapi letakkan pada pihak penyembelihan. Datang dah terbungkus dengan nak bagi. Yang pertama kita menyertai. Ambil bahagian. Bahagian kita 1/3 kita ambil. Daripada 7 orang, kita satu bahagian, kita dapat 1/3. Kalau kita nak ambil, kalau kita tak ambil, lagi bagus. Nak? Saya memang tak ambil. Sebab saya tak tinggi, darah tinggi saya tinggi. Saya tak ambil. Walaupun saya menyertai, saya tak ambil. Wallahualam, ya, mungkin keluarga saya, isteri saya nak ambil, tu pulanglah. Nak? Saya memang lembu ni. Kalau nengok boleh, nyembelih boleh, melapah boleh, makan tak boleh. Rugi. Sebab boleh nak makan, tapi saya sendiri dah tak berminat dah. Nak? Orang menyembelih lembu ni bukannya minat dah makan dah. Dah panas dah. Tengok lembu tu dah. Macam orang tukang masak. Masak di restoran, dia masak untuk orang. Wow. Dia sendiri pun tak makan. Betul tak? Dah jemu. Hari-hari masak. Masak restoran, mi kari, mi goreng, mi segala mi. Dah, buka pun naik macam mi. Tapi sendiri dia tak makan. Ni. Jadi peruntukan Allah bagi pada kita bulan Zulhijjah. Mulai daripada 1 Zulhijjah sampai 9 Zulhijjah. Kalau kita mampu, kita berpuasa lah. Bagi orang yang ikut. Orang yang tak ikut pun kena. Bila lagi? Alah Ustaz, nantilah sungguh saya sihat. Alah Ustaz, nantilah sungguh umur tua. Dah tua pun semua dah. Bila lagi nak tunggu? Tak? Semua majoriti ni dah 60 kata, betul tak? Nak tunggu bila? Kita mampu. Tak boleh 9 hari, kita buat 7 hari. Tak boleh 7 hari, kita buat 5 hari. Tak boleh 5 hari, kita buat 3 hari. Tak boleh 3 hari, buat sehari. 9 Zulhijjah. Tak boleh, tak payahlah. Ngaku dia beriman, ngaku dia beramal, cakap je. Ini Allah telah janjikan kepada kita. Berbagai-bagai janji Allah kepada kita untuk menyelamatkan kita daripada azab api neraka. Sebab itu kita doa tadi. Doa yang kalau tuan-tuan tahu maknanya seronok sangat. Allahumma inni, kalau seorang a'udzubika, kalau jamak Allahumma inna. Tadi saya baca cara jamak, Allahumma inna na'udzubika bil adabil fitnati dunya. Kita ni kat dunia ni kadang-kadang kita ni nampak seronok, tapi itu fitnah. Kita duduk kat dunia ni musafir. Tak, bila masa Allah balikkan kita? Wallahualam. Sahabat kita ramai dah balik dah. Ya, sahabat kita ramai dah balik. Tengok seorang dah tak ada. Ada yang duduk ujung sana dulu. Saya ingat nama. Ya. Dia pula namanya disebut dalam kitab Tauhid, Abul Hasan Al-Asy'ari. Oh, namanya best. Dah tak ada dah dia. Ada telefon tuan? Ada telefon? Ada telefon, alhamdulillah, tak lama lah ikut dia. Tak ada telefon kan? Dengan saya pun tak ada telefon. Nama-nama bagus. Bila saya baca kitab tu memang nama dia ada. Ya, dalam kitab Asas Akidah. Orang yang melupuri tentang akidah, iaitu Abul Hasan Al-Asy'ari. Tak ada. Jadi kita muhasabah diri. Kita nak seronok dunia, semua fitnah. Wa na'udzubika min adzabil fitnatil mahya wal mamat. Jauhkan kami daripada fitnah kehidupan ini, macam-macam. Ya. Wal mamat, kita mati nanti tak tahu.
Sama ada kita mati itu dengan bi husnil khatimah ataupun kita mati dengan bisu'il khatimah. Walauzubillah. Kalau bi husnil khatimah tu berbeza. Kita rasa kita dicabut nyawa kita ni, rasa satu nikmat. Sampai ke sini kita nampak roh kita. Itu dia mengambil husnil khatimah. Sebab orang yang mati, bila dia naik ke atas, mata celik ke atas, dia senyum, itu dah mengambil husnil khatimah. Saya tak rasa lah, tuan-tuan pun tak rasa lagi, tapi saya baca dalam kitab. Itulah kaedahnya, caranya. Kalau bisu'il khatimah wal'uzubillah, mati yang gelupa dengan sakit, matinya yang dahsyat, susah, ya, dalam keadaan naik turun, ada je masalah, ya. Itu nama bisu'il khatimah. Fitnah dunia ni banyak. Sebab itulah kita kongsi sama pada malam ini. Saya sendiri pun berhati-hatilah kita. Kadang-kadang kita cakap ni lebih teruk. Bahaya orang bercakap ni. Allah sudah warning orang bercakap ni. Ya ayyuhallazina amanu an taqulu ma la taf'alun kabura maqtan indallah an taqulu ma la taf'alun. Wahai orang-orang beriman, hendaklah kamu berkatakan sesuatu yang kamu lakukan. Besar lagi kemurkaan kami, kata Allah, kepada kamu. Kamu suruh orang berlakukan kebaikan tapi kamu tak buat. Kita pandai ceramah sana, ceramah sini, hebat, seolah-olah kita tak ada dosa, ya, macam saya lah, seolah-olah tak ada dosa. Kita tak tahu kita ada dosa, tak? Jadi kita selalu buat amalan-amalan supaya Allah redha dengan kita, supaya kita terhindar daripada dosa. Sebab itulah kita berdoa. Doa selalu pada Allah Subhanahu Wa Taala dengan meminta supaya dihapuskan dosa. Sebab itu saya doa, Rabbana ksif 'annal adaba inna mu'minun. Hapuskan, lenyapkan kesiksaan kepada orang-orang yang beriman. Ini dinyatakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala dalam surah Ad-Dukhan ayat 12. Surah Ad-Dukhan ayat 12. Dia sujud lama-lama, kita baca Rabbana ksif 'annal adaba inna mu'minun. Ya Allah, ya Tuhan kami, hindarkanlah kami daripada sengsaraanmu, siksaanmu, ya, kepada kami orang yang bertakwa, beriman kepada-Mu. Sebab itu kita selalu berdoa. Dinyatakan oleh Allah dalam surah Al-Baqarah, ya ayyuhallazina amanu ista'inu bis-sabri was-salah innallaha ma'as sabirin. Wahai orang yang beriman, hendaklah kamu meminta kepada kami dengan mendirikan sembahyang. Kerana orang yang mendirikan sembahyang itu pasti orang kalangan orang yang sabar. Orang yang ikut korban itu juga orang yang sabar. Senang 700 nak keluar gitu-gitu. Senang tak? Padahal setahun sekali. Kenapa kita berat sangat? Sebab kita tak ada keyakinan. Allah menyatakan barang siapa yang berkorban qaraba, telah mendekatkan diri kepada kami. Korbana, hampirkanlah. Ni kita nak hampir kepada Allah macam mana? Tak cukup. Sebab itu Allah menyatakan dalam surah Al-Kautsar, 3 ayat, tapi mempunyai intipati yang kuat. 3 ayat. Inna a'tainakal kautsar. Sesungguhnya kami, yakni Allah, telah memberi kepadamu wahai Muhammad berbagai-bagai kebajikan dan kebaikan. Bila Allah bagi kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, siapa Nabi itu?
Nabi Muhammad tu siapa dengan kita hubungan? Pak saudara? Ha? Abang? Nabi Muhammad ni dengan kita umat Islam ni siapa hubungan kita? Laqad ja'akum fi rasulillahi uswatun hasanah. Sesungguhnya Allah jadikan Nabi Muhammad itu ikutan yang terbaik, seorang rasul yang dipilih oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab itulah kita kena bersyukur. Sebab itu Allah menyatakan kepada baginda Nabi Muhammad SAW, apabila dinyatakan kepada baginda, otomatik kita sebagai umatnya kena ikut. Ati Allah wa ati Rasul. Yalah. Kena ikut. Kalau susah kita buat program senang. Ya, di masjid, di taman, ya, Taman Desa Exora, Senawang. Di taman tempat saya lah, di Negeri Sembilan. Satu surau tu dia buat program sebulan bayar 100. Ya. Ataupun sebulan bayar 2 kali, 50-50. 100 kan tak? Cukup bulan Julai 700, cukup satu bahagian. Tak berat. Ini letak 700, berat oi. 700 kan senang. Kalau kita rasa berat, kita buat sedikit, buat program 100 bulan. Ataupun daripada bulan ni, sampai bulan 12 Julai akan datang. Berapa? 50 ataupun 30. Tak berat. Tapi letihlah orang pegang duit tu. Dia sama. Ini kerana Allah. Ini kita korban untuk Allah. Bukan kita nak buat daging tu bagi Allah, tidak. Tapi dak fadilat amalan kita. Allah melihat kita. Kita hari ini ramai. Kalau musim korban, ramai yang ikut melapah, mengambil bagian. Ambil, bawa balik. Tak cukup satu. 2 bungkus gitu. Badal lapah pun tidak. Tapi syukur. Kali ini, kita dah serahkan kepada pihak penyembelihan khas. Kerana PKP. Mungkin kita berkumpul takut bahaya. Sosial kita menyebabkan kita jadi jangkitan wabak. Ini pihak kerajaan sudah susun semua. Bagilah pembayarannya. Settle semua. Ada duit, ada kerja. Tak ada duit, tak ada kerja. Betul tak? Ada duit, tak ada kerja. Kita bantu sana, kita bagi sumbangan. Itulah sumbangan. Bukan upah, sumbangan. Dia pun ambil sumbangan. Bukan namanya. Macam saya kuliah, bagi kuliah ni, saya dapat sumbangan daripada surau. Bukan saya ambil upah. Ini mana upah ceramah? Ada? Tak layak. Upah itu sumbangan. Macam orang tukang sembelih, dia tolong sembelih. Haram mengambil upah, tapi dibagi sumbangan boleh. Ini sumbangan daripada pihak kami. Kerana terima kasih pihak tuan tolong sembelihkan. Kami ni tak berani nyembelih, geletor dia. Nyembelih lembu ni kalau tak betul-betul, nyembelih kerbau, ya, kambing. Jadilah ini. Kita nak menumpahkan darah pada 10 Zulhijjah. Inilah yang paling nikmat, yang paling istimewa. Sebab ada sirah Nabi Ismail tok yang kita. Nabi Ismail AS ada sangkut pautnya dengan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebab itu bila kita kasih akan sesuatu, kena usaha. Man ahabba, siapa yang kasih akan sesuatu, ahabba ilallah, kerana Allah. Kita ni mengikut ajaran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam,
Kerana Nabi Muhammad juga mengikut syariat ajaran Nabi Ibrahim alaihissalam. Berlaku di zaman Nabi Ibrahim dengan Nabi Ismail alaihissalam. Ini menjadikan satu syirah yang menjadi sejarah kehidupan kita umat Islam. Sebab kita untung. Kita untung ada mempunyai agama. Kerana manusia ini perlu agama. Agama yang sebenar, agama yang diridai Allah. Innad dina indallahil Islam. Ini ajaran. Sebab itu dalam kita korban ini, sebelum kita menyertai, esok hari kita mulakan penghayatan kita. Kalau sanggup 9 hari, alhamdulillah. Tak sanggup, ambil yang ganjil 7 hari. Ya. Tak sanggup juga, ambil 5 hari. Tak sanggup, ambil 3 hari. Tak sanggup, ambil sehari. Tak sanggup juga, wallahu alam, iman di mana. Jangan hanya cakap-cakap. Ya, baik. Apa kita nak jadi? Orang nak melakukan korban ini banyak syaratnya. Pertamanya, hayawan mestilah hayawan yang terbaik. Binatang ternak yang terbaik. Sama ada yang boleh dikorban ini adalah binatang yang tertentu, yaitu unta. Umur unta berapa tahun baru boleh dikorbankan? 5 tahun. 5 tahun ke atas baru boleh dikorbankan. Itu unta. Lembu, kerbau 2 tahun ke atas. Kambing begitu juga. Baik, itulah lembu, unta, semua juga kerbau boleh 7 bahagian dalam satu tubuh hayawan tersebut. Sama kata, kalau ada persoalan misalnya ada orang nak kekah sekali, boleh cantum, tak ada masalah. Ya. Mungkin dululah, alah saya ni umur 60 tahun, ayah dulu kekah ke tidak? Jangan marah ayah. Ayah dulu tak kekah, mana kita tahu? Ayah dulu tak kekah kita mana tahu? Ya, ayah kita kecil lagi ayah dah meninggal. Kekah ke tidak? Ada duit, kekah sendiri. Mana ni kekah saya? Dah tua-tua umur kekah. Kita tidak ingatlah dulu. Ayah kekahkan saya ke tidak? Saya nak marah pun tak boleh. Sebab keadaan ekonomi ketika itu. Kita dah ada duit, kekahlah sendiri. Kekah. Jual dengan orang, korban. Boleh tak? Boleh. Akikah ni boleh dilakukan bila-bila masa. Tapi korban ini boleh dilakukan waktu tertentu, masa tertentu, hari tertentu. Iaitu dalam bulan tertentu, bulan Tashrik, 10, 11, 12, 13 sampai waktu asar. Tu. Sampai waktu asar. Lepas asar, maghrib tu tak boleh dah. Berbeza dengan Aidil Fitri. Aidil Fitri, takbir boleh dilakukan pada waktu tu saja. Waktu solat Aidil Fitri. Aidil Adha dimuqayyad. Pagi petang selagi belum 13 Zulhijjah, lepas asar. Lepas asar tu tak boleh lah. Ini kelebihan. Waktu tu doa yang banyak dikabulkan oleh Allah Ta'ala. Allah Rabbi. Allah bagi peruntukan kita, iaitu amalan-amalan daripada 9, daripada 1 Zulhijjah sampai 9, 10, 11, 12. Tapi 10, 11, 12, 13 tidak boleh berpuasa langsung. Haram. Dinamakan hari Tashrik. Hari itu hari boleh kita, iaitu pengorbanan. Sama ada dengan kambing.
sama ada dengan kerbau, sama ada dengan unta, sama ada dengan lembu. Tak apa. Buat. Sebenarnya orang buat korban ni bukan malah jadi rezeki payah, senang. Senang betul. Tu rasa seronok. Bila kita ikut korban tahun ini, tahun depan kita ada je rezeki. Aku nak ikut korban kan? Selagi kita tidak mati. Ini PKP ni tak payah ikut korban lah. Biar di surau tak buat, kita cari tempat lain. Banyak lagi. Ya tak? Saya ni Masjid Hidayah tak buat. Ya, saya salah seorang daripada jawatan kuasa dalam mesyuarat kata tak kuat. Okey, tak buat tak. Saya cari tempat lain. Korban ni di mana-mana boleh. Kita hantar duit, jumpa pengurusi masjid tersebut kalau buat, ni korban untuk saya. Ataupun untuk diri kita. Kalau tak boleh kita, misalnya tahun ni dah kita tak masuk korban. Isteri kita pula, masukkan dalam isteri kita. Kita tak payah ikut. Isteri kita dah ikut. Walaupun duit kita, nama dia. Tapi minta izin. Yang, ni. Kak isteri panggil yang tak? Abang panggil apa? Oi. Panggil apa? Panggil isteri apa? Yang. Buka rasil. Ya. Kita kena sayang isteri kita. Dialah isteri kita. Ya tak? Kita susah, dia ambil berat kita. Mana orang lain? Kawan. Kita masuk hospital, kawan nak tunggu. Taubatlah home. Mana? Tak ada. Jenguk boleh lah. Apa khabar ni? Haji Rais pun khabar hospital. Salah contoh. Nak pergi. Isteri dah tunggu. Katuk. Betul tak? Itu namanya kasih sayang. Jangan worry kita itu hebat dengan lain. Isteri kita tak peduli tak? Jangan gitu. Ya. Sebab inilah yang penting. Kita minta izin. Okeylah tahun ini kita yang korban. Tahun depan isteri kita, nama isteri kita. Tapi kita juga keluar modal. Boleh. Asal satu keluarga. Wakil seorang. Tahun depan lagi anak kita. Ya. Bagi tahu. Panggil anak kita. Intan ke? Siapa ke Nah ke? Anak kita ke? Aku korban, ya, berkorban, namamu aku sertakan. Aku minta izin, ya. Kena minta izin. Walaupun dia tak keluar modal, keluar nama dia tercatat. Ya, boleh. Kalau kita punya rotation, kita punya giliran anak-anak cuba semua dah siap dah kan, dah berkali-kali kan. Cuba timbul. Kekah dia dah selesai. Korban ni walaupun umur dia baru 6 bulan selesai. Boleh. Boleh. Asal dia di dunia. Dalam perut tak boleh. Aku nak korban. Isteri aku tengah mengandung. No. Tak boleh. Kalau dia dah mati pun, tak ada dalam dunia pun tak boleh. Ini korban untuk arwah ayah saya. Tak boleh. Dia orang yang ada kat dalam dunia. Boleh tak? Kalau cucu kita minta izin daripada ayah dia. Ayah dia tu anak kita lah. Boleh. Kena minta izin dengan ayah dia. Boleh. Kalau kita tak minta izin dengan ayah dia, dia cucu kita, umur 5-6 bulan, perlu tak? Itu kena minta izin lah. Itu adab. Adab kita. Ya. Kalau saya untuk isteri saya minta izin isteri saya. Aku sertakan nama kamu untuk korban. Boleh tahun ni? Boleh. Tak keluar modal pun. Nama yang tercatat. Ya. Jadi setakat itu perkongsian kita. Ya. Dalam korban ini kita kuatkan hati. Cari. Ada lagi masa. Baru esok 1 Zulhijjah kita cari peluang. Ya. Jadi mudah-mudahan korban ni banyak. Tapi baru sedikit pun dah habis masa. Masa tercemburu. Baru sedikit. Jadi hari Hajat Kebal ni, hari Arafah ke hari 10 tu je? kita bila-bila masa untuk di sini untuk meraihkan. Tak maksud saya Hajat Kebal tu dia hari 9 ke hari 10? Hari Jumaat.
Akbar tu. Hari 10 tu lah. 10 tu. Ha. Hari tahun ni Haji Akbar kata sana. Allah Akbar. Okey. Ha. Jadi setakat inilah perkongsian kita. Mudah-mudahan yang baik daripada Allah, mana kekurangan saya memohon maghfirah Allah. Aku liqauli azza sabirul lazim wa lakum wa billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi